Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak tu Lean. Batch 1 dah sold out, batch 2 dah sold out. Sekarang ni tinggal peluang terakhir untuk korang join batch ketiga Ramadan Edition program 7 hari Lemak tu Lean. Kita akan bermula pada 28 April 2021 dan jangan risau, insya-Allah dengan metod Lemak tu Lean masih sempat untuk korang hilangkan boroi, dapatkan bentuk badan yang lagi kurus, yang lagi fit, yang lagi lean, tanpa perlu pergi gym, tanpa sebarang alat senaman, tanpa produk kurus, tanpa suplemen kurus, 100% natural. Dan yang lagi best, semua korang boleh buat dari rumah sahaja. Sebab Alhamdulillah, walaupun dalam 7 hari, ramai yang dah berjaya hilangkan boroi dekat perut. Yang paling penting dengan kos dan harga yang paling marhain saja. Hanya tinggal beberapa slot saja lagi. So, kalau nak daftar, klik link di bawah. Jangan terlepas, siapa cepat, dia dapat. Jadi, korang bolehlah daftar untuk program Lemak tu Lean Ramadan Edition untuk dapatkan badan raya. Wakanda forever. Assalamualaikum guys dan salam sejahtera diucapkan kepada semua dan selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid ataupun RH TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang menjadi kegemaran, baru dapat berita tadi, menjadi kegemaran rakyat Romania. Ya, Rais Hamid. Check it out, apa hal korang? Dalam banyak-banyak video aku banyak menceritakan kisah-kisah dalam askar ni, apa yang kena teruk. Okey, aku juga ada pernah share pengalaman aku dekat korang, apa yang masa latihan tentera, benda yang paling teruk. Pernah aku kena bully lah, kena hell lah, okey. Benda-benda yang selalu aku dan skor-skor aku kenalah masa dalam latihan tentera tu. Tapi kan, aku tak pernah cerita pun apa yang selalu aku bagi dekat junior-junior aku. Kan, aku tak pernah cerita kan. Ya, aku pun dulu pernah jadi senior juga. Aku pernah ada 2 atau 3 batch junior dekat bawah aku. Masa dekat cadet ada junior dan masa dekat flying school pun ada junior bawah aku. So, tipulah kalau nak cakap aku tak pernah hell junior-junior aku. Pernah lah aku hell, aku ambil personal. Tapi masih lagi dengan niat yang sama macam aku cerita dalam video sebelum ni, iaitu niat aku bagi hell ataupun aku bagi collective punishment ataupun aku ambil personal ni adalah sebagai salah satu proses untuk train dorang supaya kuat mental dan fizikal. For the record, aku rasa yang pernah aku ambil junior-junior ni, yang pernah aku ambil diorang punya punishment, so far tak ada lagi yang injured ke, tak ada lagi yang cacat anggota ke, tak ada lagi yang meninggal dunia ke. Alhamdulillah lah, sebab bukanlah niat aku semata-mata nak menyakiti diorang pun. Truthfully lah, sebenarnya niat aku nak bagi tu adalah sebagai pengajaran. Contohnya macam kau buat salah, maknanya kau berani nak terima hukuman. Kalau kau tak berani nak terima hukuman, kau jangan buat salah. Simple as that. Dan juga ini salah satu learning process dalam tentera lah. Dia learn in a hard way lah. Tapi kan, mengikut review-review ataupun testimoni-testimoni yang telah diberikan oleh junior-junior aku, diorang mengatakan bahawa aku adalah senior yang baik. Sebab aku jarang gila ambil hell, aku jarang gila belasah aku punya junior-junior ni. Satu, sebab buang masa aku kan, daripada aku nak spend time dekat diorang, nak kena bagi front support 10, setajam 10, buat apa, baik aku duduk kat bilik, okey, aku layan lagu ke, aku main gitar ke. Walaupun aku still pernah bagi diorang benda-benda yang teruk ni, tapi tak adalah teruk sangat sebab aku percaya, okey, mungkin pada aku niat nak mengajar, tapi pada orang yang kena dengan aku ni, mana tahu tiba-tiba sampai diorang benci dengan aku. Nanti in the future diorang doakan yang bukan-bukan untuk aku, sebab nanti hidup aku confirm lah aku nak kahwin, aku nak ada anak bersemua kan. Nanti diorang doa bukan-bukan dekat family aku. So aku tak adalah bagi yang teruk-teruk sangat. Dan every time lepas sesi hell dengan aku tu habis, aku akan motivate diorang balik. Aku bagi tahu reason aku bagi, aku akan encourage diorang, okey, jangan buat silap apa semualah. Benda-benda yang aku bagi dekat diorang ni, hell ataupun punishment ni, dia lebih kepada mental torturing. Aku jarang bagi physical sebab nanti bagi physical lebam-lebam lah, cedera, injured. Sebab diorang nak pakai diorang punya badan, diorang punya tangan, diorang punya physical tu lama.
kan. So better aku bagi yang mental torture lah, sebab antara prinsip yang kita belajar dekat dalam tentera ni adalah mental over body. Maknanya dengan kekuatan mental kita, walaupun badan kita lemah, badan kita tak larat, tapi mental kita boleh push badan kita untuk buat luar daripada kita punya expectation, luar daripada kita punya kemampuan. So tanpa membuang masa lagi, jom aku cerita dekat korang top 10 benda-benda hell ataupun punishment yang pernah aku bagi dekat junior aku. Kan? Macam biasalah, sebelum aku proceed dengan cerita aku ni, minta korang tolong, okay, sempena bulan baik di hari yang mulia ni, tolong tekan butang subscribe, okay? Kita sikit lagi nak capai 100k subscriber, okay? Teruskan support channel aku dan aku akan terus berusaha untuk memberikan konten-konten yang menarik, yang dapat menghiburkan hati korang dan juga berinformasi, okay? Jangan lupa. List aku ni dia tak ada turutan yang paling teruk dengan yang paling tak teruk. This is just top 10 lah, okay, benda yang aku pernah bagi dekat junior aku. In fact sebenarnya cuma ini je kot yang pernah aku bagi dekat junior aku, sebab aku tak suka sangat okay, kacau junior punya life. Macam aku cakap tadi aku senior yang baik. Okay, nombor 1 adalah square hopping dekat atas sapu tangan. Benda ni biasanya aku akan bagi, okay, dia kalau masa cadet atau student, dia ada barang-barang layout tau. Barang-barang yang kau kena bawa pergi mana-mana sebagai kau punya layout. Kalau korang faham lah, contohnya macam setiap penuntut ataupun setiap pelatih tu, dia kena ada buku nota satu, dia kena ada sapu tangan, dia kena ada sikat dan dia kena ada pen. Benda tu standardized, okay? Satu squad tu mesti ada pen yang sama, buku nota jenis yang sama, okay? Sapu tangan yang sama dan sebagainya lah. Dan salah satu kriteria dia punya sapu tangan dia ada spesifik lipatan dia, dan kau punya sapu tangan tu kena keras. Aku tak tahu kenapa dia kena keras, tapi senior aku ajar benda macam tu. So aku kena buat lah benda macam tu. Barang-barang layout ni bukan untuk digunakan pun, okay? Dia sebagai layout saja, untuk presentation saja. So sapu tangan kena keras. So bila setiap kali roll call, setiap kali baris, senior ni akan check lah barang-barang layout yang junior-junior ni bawa kan. So, antara benda yang dorang selalu fail, gagal, ialah dorang punya sapu tangan tu tidak mengikut spesifikasi, okay? Kotor lah, tak keras lah, cara lipatan yang tak sama, tak standardized. Kalau korang nak tahu juga, nak menyediakan sapu tangan yang keras tu sangat susah tau, sangat susah. Kena jemur, kena basuh, kena make sure dia tak ada kotor, kena iron berjam-jam untuk nak dapatkan the perfect handkerchief tu. Berbalik kepada punishment aku tadi, cara aku bagi punishment adalah dorang kena bentangkan dorang punya sapu tangan tu dekat atas lantai ataupun dekat jalantar lah, dekat mana dorang tengah fall in tu, dan dorang kena buat square hopping tapi kaki dorang tak boleh keluar daripada sapu tangan tu. Dan square hopping tu kena perfect lah. So nanti end up dia dorang akan torture lah, sebab sapu tangan jadi kotor, and then sapu tangan tu rosak, so dorang kena buat balik sapu tangan tu. So kan torture tu. Nombor 2 adalah kena bercukur menggunakan batu ataupun batu bata ataupun apa batu yang ada kat sekeliling tu lah. Sama juga benda ni berlaku biasanya semasa roll call, okay? Bila senior kena check hygiene ataupun junior-junior ni punya kekemasan diri lah. Askar, pelatih biasa, tak boleh ada janggut, tak boleh ada misai, dan adalah setengah-setengah dorang ni jenis baka-baka yang macam Bangla ni, jenis yang cepat keluar bulu ni. Kadang-kadang pagi shave, petang pump dah keluar dah. So memang selalu kena tangkap dengan aku lah. Tapi aku takkan suruh dorang shave pakai shaver. Aku suruh dorang ambil batu, dorang kena shave pakai batu. Mungkin korang boleh try kot, ambil batu, cuba shave, dan bukan setakat sapu tau, aku akan make sure dia punya bulu-bulu tu tanggal. Boleh tanggal. Seterusnya adalah front support berantai ataupun push up berantai, di mana diorang ramai-ramai satu squad kena buat push up, okey. Yang depan sekali kena buat push up dan kaki dia kena dekat atas
bahu kawan dia yang dekat belakang tu, dan seterusnya bersambung macam satu kereta api. Kalau macam ruang tu kecil, diorang kena sambung-sambung dalam bentuk bulatan lah. Cerita dia dekat sini adalah ini untuk mengajar kerjasama di kalangan squad-squad diorang ni lah. Semua kena angkat, semua kena ada kekuatan yang sama, kena angkat. Kalau seorang up, semua kena up. Kalau seorang down, semua kena down. Kalau salah seorang tu, dia tak ikut sikon yang betul, kawan-kawan yang lain akan sakit. Sabarlah. Kalau kau tak nak sakit, kau tak nak kawan-kawan kau sakit, kau tak nak sabar kawan-kawan kau, kau kena buat betul-betul dan kena ada kesepakatan. Okay? Seterusnya adalah minum air mineral laju-laju. Okay? Minum air yang 1.5 liter punya mineral tu kena minum one shot laju-laju. Kau kena kokak laju-laju. Antara efek dia adalah kau boleh termuntah ataupun kau boleh tersembur balik kau punya air yang kau minum tu. Cuba try. Dia benda ni sebenarnya dia bahaya jugalah, tapi kita tahulah limit dia kan. So bila perlu stop, kita stop lah. Tapi ada setengah-setengah junior ni yang macam dia up for the challenge. Dia buat kok. Ada yang berjaya, tapi ada yang tak berjaya tu dia end up termuntah. Okay? Benda tu aku bagi kat dorang adalah kesalahan simple lah. Contohnya macam tak wish senior, dorang kena benda tu lah. Dan yang seterusnya ni pula berkaitan dengan minum air laju-laju tu ialah side roll di atas muntah. Okay? Ada sesetengah junior yang tak berjaya minum tu dan end up dia akan muntah. So muntah tu kita biar. Kita tak cuci muntah tu. End up yang mana yang lagi teruk, yang mana junior-junior yang orang panggil fuck up, dorang akan disuruh side roll dekat atas muntah. So bila side roll dekat atas muntah tu, kita tahulah kalau junior-junior ni kena pakai planters putih, kena sentiasa bersih. Bila side roll kat atas muntah tu memang mental lah. Kau nak kena basuh balik baju dengan bau apa semua kan. Besok tiba ada standby bed lah apa semua. So itu antara yang buat diorang mental torture juga. Semalam aku ada cerita dekat korang yang orientasi rokok yang aku dapat adalah kena isap rokok, kemudian kena buang dia punya abu dengan dia punya putu rokok tu dekat dalam air mineral kan. Cara aku punya orientasi rokok adalah junior kena isap rokok tanpa pegang dan paling cepat. So diorang kena rokok kena itu memang torture gila lah. Sampai diorang punya dada sakit apa semua, sampai berair-air mata ingus-ingus keluar sebab diorang isap one shot. Tak boleh pegang, tak boleh tarik, tak boleh kan. So kena macam tu. Itu cara aku punya orientasi untuk merokok lah. Ataupun kalau sesiapa junior-junior yang ada kantoi isap rokok dekat bilik, itu lah cara aku untuk mengajar diorang. Seterusnya adalah memijak ataupun melenyek diorang punya kasut yang dah berkiwi, yang diorang claim kononnya yang paling kilat lah diorang buat. Kalau time roll call, biasanya aku yang paling suka lah cek baris ni, sebab aku suka nak make sure yang junior-junior aku ni supaya berada dalam keadaan perfect, smart, kasut kilat, bau wangi, tak ada janggut, rambut bersikat, ada gel apa semua. Tapi biasalah junior, mana pernah perfect. So kepada junior-junior yang mempunyai kasut yang tidak standard dengan aku punya kasut, dengan aku punya kilat, apa yang aku buat? Diorang punya kasut tu biasanya memang dah ada kiwi lah. Diorang dah buat layer macam aku tunjuk tutorial tu. Diorang dah ada layer dan sebagainya. So aku akan pijak diorang punya kasut. Pijak dan aku akan lenyek sampailah diorang punya kiwi tu, diorang punya kasut tu jadi cacat lah. Diorang punya kiwi tu jadi bertumpuk-tumpuk, jadi uneven dan tak ada pilihan lain. Diorang kena buang balik diorang punya kiwi tu, diorang kena buat balik 6-7 layer tu. Tu memang mental sebab kilat kasut ni dia makan masa kan. So dia akan kacau diorang punya pengurusan masa lah. Seterusnya adalah half stand. Half stand. Half stand saja. Dengar macam senang, tapi cara aku half stand adalah kau kena half stand 90 degree perfect. Perfect forms macam yang aku suruh peserta lemak tulen biasa buat tu. Perfect, dan kena buat berjam-jam lah. Standard 1 jam 2 jam. Dan jenis aku akan tunggu.
aku akan tunggu 1 jam 2 jam ke aku akan tengok. Okey, junior tu buat sampai dia habis buat. Nampak macam senang, kau buat half stand je, tak sakit, tak luka, tak penat. Tapi kau bayangkanlah nak buat half stand sampai 2 jam. Tak ke bergegar kau punya peha tu, tak ke mental. Uish, mental tu, mental serius. Yang ni aku dapat ilham untuk bagi hal ni sebab aku pernah dapat daripada senior aku. Seterusnya adalah gorilla sit. Gorilla sit ni kau duduk cara gorilla, okey, macam aku pernah tunjuk dalam video aku sebelum ni. Kau kena klepetkan kaki kau, kau kena baring rapat. Itu menguji kau punya ketahanan otot. Itu biasanya aku bagi masa waktu domestik ujung minggu lah. Okay? Lepas kita dah habis sesi domestik, bila kita cek kawasan, sini-sini ni cek kebersihan blok apa semua, junior-junior buat kerja macam nak tak nak, kenalah gorilla sit lah. Last kali lah, sorry aku tak banyak sangat lah benda yang aku nak bagi kat junior-junior. Mungkin pada korang aku tak cukup ganas kot, tapi aku tak suka. Bukan cara aku selalu nak belasah junior sangat. Okay? Dan ini adalah satu-satunya benda yang fizikal yang aku ada body contact dengan junior-junior, iaitu starlight. Sebab aku di antara dalam squad aku yang ada starlight yang kuat lah. Starlight yang kuat, tahu kan starlight kan? Starlight ni kau letak kau punya jari ni, okey, tangan dekat korang punya junior punya kepala, okey, make sure jari di tengah-tengah ini berada dekat dahi. So korang tarik, okey, dia akan tak macam tu. Kemudian efek dia, okey, dia punya kepala akan berpinang kejap, dia akan macam kelabu-kelabu sikit, macam kalau ada burung tu dia ada burung cucu macam tu. Dan dia akan ada lebam lah macam ni lah. Pernah je aku, time tu aku dekat flying school lah, aku pernah bagi geram dengan junior-junior ni. Kaki tidur lah, kaki benda lah. Sekali tu aku panggil dia punya IC course, sebab masa flying school aku IC course. So aku panggil junior punya IC course, tengok budak-budak dia banyak tidur, banyak menyorok, banyak secure, banyak tuang. Aku panggil, cakap, "Dey, sini. Sap!" Okay. Aku rasa sekarang punya starlight maybe lagi kuat kot daripada dulu, sebab aku dah ada otot-otot ni kan. Macam dulu aku tak fit sangat, tapi masih sakit lah. Dan memang satu hari lah ada line blue black dekat junior tu punya kepala lah. Memang aku panggil sap, macam tu lah. Kan? Yes, itu saja yang aku boleh share dekat korang. Sorry lah kalau tak berapa nak menarik sangat, sebab sorry, memang aku jarang ambil junior aku. Dan macam yang aku cakap tadi, junior-junior pun ramai yang cakap aku ni senior yang baik. Sebab aku dia macam ni tau. Sebab in the end nanti aku akan bekerja sama-sama dengan junior aku. So kalau daripada awal aku dah create perasaan dendam dekat junior aku, tiba-tiba dekat squadron ke, tiba-tiba junior aku nak sabar aku, sakit oh. So better aku create satu mutual respect lah. Sebab kita respect ni kita kena earn. Kita tak boleh paksa kau kena respect aku, tak boleh. So aku rasa aku kena earn respect tu. So apa yang aku bagi tu dengan niat yang baik, atas dasar nak mengajar dan bagi pengajaran dekat orang. So end up masa dekat squadron, masa dekat unit, masa dekat base-base ataupun masa dekat Mindef sekalipun, bila aku jumpa balik junior-junior ni, so junior-junior ni selesa lah dengan aku. Diorang pun cakap, tuan ni apa sebenarnya. So okey lah, alhamdulillah lah. So kepada korang-korang, maybe ada yang baru naik senior ke, senior asrama ke, senior tentera ke, okay, mungkin korang boleh ambil ilham sikit lah daripada apa yang aku terajar dekat korang ni. Okay, tapi ingat, jangan sampai injured, jangan sampai ada niat nak membunuh dan sebagainya lah. Kita tahu dah ada banyak-banyak case, okay, yang kita pun tak suka nak tengok. So elakkan daripada untuk over sangat lah, untuk bagi terlampau teruk sangat. Dan buat atas dasar korang as a senior hanya nak mengajar. Dia kalau kau nak mengajar, kau takkan ada intention untuk nak bagi sakit yang teruk-teruk. Okay, so boleh komen dekat bawah, cerita apa yang benda yang paling teruk korang pernah bagi dekat junior-junior korang, dekat korang punya pelatih ke. Okay, jangan lupa untuk share benda ni, share dekat student-student, dekat kadet-kadet. Mungkin boleh ambil idea-idea ni untuk apply masa korang dah jadi senior, masa korang nak ambil korang punya junior-junior. Silakan, benda ni
pengajaran kan, untuk belajar, proses untuk bagi pengajaran, okey? Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Please guys, sikit lagi nak 100k subscriber. Tolong, kalau boleh sebelum raya lah kita dapat mencapai 100k subscriber. InsyaAllah aku akan buat giveaway lah bila dah 100k subscriber nanti, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, stay safe, okay? Jaga kita punya nafsu, jaga juga SOP. Assalamualaikum, bye-bye.